Assalamualaikum, salam Jumaat, salam Bulletin Gadget. Minggu ni kita ada banyak berita menarik. Contohnya seperti GT Master Edition masuk secara rasmi kat Malaysia. Samsung dia perkenalkan sensor kamera 200 megapiksel. Lepas tu korang boleh join video call dekat Telegram unlimited. Tak ada had. Dan untuk berita lebih lanjut lagi, ikuti video ni sampai habis. Jom. Realme GT Master Edition tiba di Malaysia dengan harga bermula RM1,399. Pada bulan Julai yang lepas, kita dah tengok Realme GT Master Edition ni dilancarkan secara rasmi di pasaran China. Dan sekarang giliran pasaran tempatan pula menerima kehadiran telefon pintar ni. Untuk pengetahuan korang, Realme GT Master Edition ni hadir dengan kemasan panel belakang yang menarik, direka oleh pereka Jepun Naoto Fukusawa. Dari segi spek, telefon ni datang dengan chip pemproses Snapdragon 778G, skrin sebesar 6.43 inci AMOLED bersama kadar segar semula 120Hz, bateri 4300 mAh dan pengecasan pantas 65W. Di belakang pula, dia menghadirkan 3 tetapan kamera yang merangkumi 64 megapiksel utama, 8 megapiksel ultra lebar dan 2 megapiksel makro. Untuk bahagian hadapan ditugaskan kepada lensa 32 megapiksel. Bagi korang yang berminat untuk mendapatkan Realme GT Master Edition ni, ia ditawarkan dengan dua pilihan warna iaitu Voyager Grey dengan Daybreak Blue. Masing-masing akan dijual pada tanda harga RM1,499. Tapi macam tajuk tadi awal dah cakap, ia akan dijual pada tanda harga RM1,399 pada hari jualan pertama saja iaitu 9 September ni, eksklusif di Lazada sahaja. So kalau korang nak lebih murah, tunggu 9 September ni beli dekat Lazada. Itu untuk RAM 8GB dengan storage 128GB. Ada satu lagi varian iaitu RAM 8GB dengan storage 256GB. Dia bakal dijual pada tanda harga RM1,699. Kalau korang berminat yang mana satu, boleh pilih. Tapi jangan lupa yang murah pada 9 September Lazada. Kanak-kanak bawah umur di China hanya boleh main game 3 jam sahaja. Masalah ketagihan main game ni bukan hanya berlaku di Malaysia saja, malah berlaku di serata dunia. Lebih-lebih lagi time PKP ni, kita tak boleh keluar rumah, duduk memerap kat rumah, nak buat apa? Main game je. Buku tak baca. Bagi membendung masalah tersebut, negara China kini mengetatkan lagi peraturan bermain game mereka di mana kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun dihadkan masa bermain hanya 3 jam sahaja dalam masa 1 minggu. Ia bermula daripada jam 8 malam hingga 9 malam pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad termasuk cuti umum. Untuk buat benda ni bukanlah satu tugas yang mudah dan ia bukan terletak pada ibu bapa semata-mata, di mana syarikat pembangun permainan contohnya seperti Tencent dan NetEase perlu ambil peranan untuk memastikan kanak-kanak tidak bermain lebih daripada had masa yang ditetapkan. Terdahulu, peraturan di China sebelum ini membenarkan kanak-kanak bawah umur untuk bermain selama 1,5 jam pada hari biasa dan 3 jam pada hari cuti. Sebelum ni, anda mungkin ada terbaca satu laporan yang mana Tencent dia ada perkenalkan ciri Midnight Patrol yang mana pengguna nak main lebih daripada jam 10 malam, diorang perlu imbas wajah mereka untuk mengesahkan identiti mereka. Kalau mereka tak buat, mereka akan ditendang keluar daripada game tu. Dan ini nasihat untuk adik-adik di luar sana. Waktu PKP memang kita tak boleh pergi sekolah, tapi kita perlu ingat pelajaran tu paling utama. Baca buku, siapkan homework. Nak main game tu, bila dah ada masa senggang baru boleh main game. Ingat, kajian mendapati 8 sebab ini membuatkan pengguna telefon pintar Android mahu beralih kepada iPhone. Anda guna Android, anda guna iPhone. Masing-masing ada sebab, ada alasan tertentu untuk menggunakan salah satu platform telefon pintar ni. Dan ada satu kajian daripada Samsung yang mana diorang bertanyakan kepada pengguna Android adakah berminat untuk beralih kepada iPhone 13 yang kita jangkakan bakal dilancarkan pada bulan ni. Daripada kaji selidik tersebut, 18% mengatakan yes, diorang berminat untuk beralih kepada iPhone 13. Antara 18% yang memilih untuk bertukar kepada iPhone tu adalah disebabkan software support yang lama. Kita boleh ambil contoh macam iOS 14. iPhone 6s yang 2015 pun support lagi iOS 14.
So antara alasan lain yang diberikan oleh pengguna Android, diorang mahu tukar sebab integration Apple ecosystem tu sendiri. Yang mana kita tahu Apple ni bukan semata-mata dekat iPhone, dia ada jam, dia ada AirPods, dia ada tablet, ada MacBook, ada iMac. So bagi korang pengguna Android atau korang pengguna iPhone, adakah korang tertunggu-tunggu dengan iPhone 13 ni? Boleh tulis di ruangan komen. Panggilan video berkumpulan Telegram kini tiada had peserta. Telegram dia dah bawa banyak pembaharuan dekat dia punya aplikasi pemesejan. Dan sebelum ni kita dah dengar grup video call boleh support sehingga 1000 orang, tapi terhad kepada 30 orang untuk siarkan kamera dekat skrin. Sekarang 1000 tak cukup bang, dia buka unlimited. So bermaksud tak kisah berapa ratus, 1000 orang pun boleh masuk sekali. Join sekali grup video call tu. Untuk kemas kini terbaru daripada Telegram ni, mana-mana individu yang menyertai dalam panggilan video, berkumpulan ataupun streaman secara langsung dalam channel Telegram boleh turut serta untuk bercakap kerana adanya ciri hand raising. Selain tu, fungsi terbaru yang menarik adalah pengguna dapat pra-tonton bagi forward message. Terdapat juga beberapa tetapan pilihan yang boleh digunakan sebelum menghantar message tersebut. Selain tu, Telegram juga ada bawa beberapa kemas kini lain seperti beralih channel dengan lebih mudah, ada stiker baru. Dan korang nak tahu lebih lanjut, boleh cek sendiri Telegram korang. Samsung rasmi perkenalkan sensor kamera 200 megapiksel untuk telefon pintar pertama di dunia. Samsung semalam pada hari Khamis, tanggal 2 September 2021 secara rasminya mengumumkan kehadiran dua sensor kamera iaitu ISOCELL HP1 dengan ISOCELL GN5. So menarik adalah pada ISOCELL HP1 yang mana ia merupakan sensor kamera telefon pintar pertama di dunia dengan 200 megapiksel. Besarnya nak sebut pun takut. ISOCELL HP1 ni merupakan sensor 200 megapiksel dengan saiz piksel 0.64 mikrometer. Sensor ini menggunakan teknologi baru iaitu Chameleon Cell yang menawarkan piksel binding penuh 2x2 atau 4x4. Selain tu, dia dapat menawarkan gambar 50 megapiksel dengan piksel 1.28 mikrometer dan gambar 12.5 megapiksel dengan saiz piksel 2.65 mikrometer. Ia secara tidak langsung dapat menghasilkan gambar yang lebih jelas dan tajam dalam apa jua persekitaran. Selain tu, HP1 juga mampu mengambil rakaman video beresolusi 8K pada kadar bingkai 30 fps serta 4K pada kadar bingkai 120 fps. Seterusnya adalah ISOCELL GN5. Ia adalah sensor 50 megapiksel dengan piksel 1 mikrometer. Sensor ni hadir dengan teknologi autofocus Dual Pixel Pro yang pertama di dunia. Samsung mengatakan ia mampu memberikan kepantasan dalam memfokuskan imej. Sekarang ni chip dah ada tapi kita tak tahu lagi phone mana yang akan gunakan. Mungkin kita akan lihat phone dengan 200 megapiksel ni pada penghujung ataupun bulan 10, bulan 11. Tak tahu. Kalau korang nak berteka-teki phone mana yang akan gunakan dulu, boleh letak di ruangan komen. Windows 11 akan ditawarkan kepada semua bermula 5 Oktober 2021. Microsoft pada bulan Jun yang lepas diorang dah umumkan secara rasmi Windows 11 dan sekarang diorang tampil lagi sekali mengumumkan yang mana Windows 11 akan ditawarkan kepada umum bermula 5 Oktober 2021 ni. Jadi komputer pengguna yang menjalankan sistem Windows 10 serta memenuhi spek minimum bagi menjalankan Windows 11 boleh bersedia untuk memuat turun dan memasang versi terbaru sistem komputer ini secara percuma. Microsoft juga ada maklumkan mereka akan lancarkan versi terbaru aplikasi PC Health Chat sedikit masa lagi bagi memudahkan pengguna menyemak sama ada komputer mereka menyokong Windows 11 ataupun tidak. Okey, kita dah dapat Windows 11 tak lama lagi, bulan depan je. Tapi bagi korang Windows 10 yang tak mahu beralih kepada Windows 11, korang akan ada masa sekurang-kurangnya sehingga 14 Oktober 2025. Sama ada korang nak bertukar ataupun tidak, jangan risau. Sebab sepanjang tempoh sehingga 14 Oktober 2025 tu, Microsoft janji akan bagi kemas kini untuk Windows 10. Pindah tak? Sekian saja berita gadget untuk minggu ini. Sekiranya anda mahukan lagi berita-berita teknologi yang lain, anda boleh pergi layari kita orang punya laman website iaitu wiser.my ataupun boleh singgah dekat social media kita orang, Facebook, Twitter, Wiser, Instagram, Telegram, TikTok. Boleh singgah. Jangan malu, jangan segan. Sehingga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.